Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 182 projek di bawah Kementerian Kerja Raya dengan nilai RM4.63 bilion berjaya disiapkan tahun lepas. Dan dalam tempoh itu, hanya 21 projek atau 2.8% daripada 730 projek yang dalam peringkat pembinaan diklasifikasikan sebagai projek sakit. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata ia menunjukkan bilangan projek sakit jauh lebih kecil berbanding projek aktif dan telah disiapkan. JKR sentiasa memantau projek sakit ini dan mengambil langkah-langkah intervensi untuk menyelamatkan projek-projek ini. Sementara itu, aplikasi MyJalan merekodkan 12,245 aduan berkaitan kerosakan jalan raya, lampu isyarat dan lampu jalan, papan tanda, perabot jalan dan kemudahan awam. 2,345 aduan telah diselesaikan oleh agensi KKR dengan 2,193 atau 53,52% selesai dalam tempoh 1 hingga 30 hari. Jadi manakala 828 aduan masih dalam proses tindakan. Beliau berkata demikian ketika menggolong perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja bagi kementeriannya. Kapal tempur pesisir LCS yang pembinaannya berdepan kelewatan melebihi 80 hari sedia melalui 2 ujian November ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata hanya kapal LCS pertama akan melalui ujian tersebut. Kapal LCS pertama dijadualkan tersedia pada bulan November 2024 untuk melalui Harbour Acceptance Test dan Sea Acceptance Trial oleh pihak TLDM dengan peratusan kemajuan kerja sebanyak 85.97%. Hanya selepas kesemua ujian ini selesai, kapal LCS pertama akan ditauliahkan oleh TLDM yang dijangkakan pada tahun 2026. Insiden pencerobohan cyber membabitkan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN tidak melibatkan kecurian maklumat peribadi pelanggan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata kejadian 19 Februari lalu melibatkan pencerobohan folder yang dinamakan PADO. Ia nama ringkas salah satu unit di LPPKN iaitu Unit Pengurusan dan Penyampaian Perkhidmatan dan bukannya merujuk kepada sistem pangkalan data utama PADO yang dibangun Kementerian Ekonomi. Setelah siasatan dilakukan, didapati bahawa tiada maklumat peribadi klien LPPKN yang telah dikompromi, tetapi folder yang telah diceroboh tersebut adalah terhad kepada satu folder yang telah dinamakan padu di dalam pelayan Storen Awan atau dengan izin Cloud Storage Server. Fail di dalam folder itu hanya mengandungi maklumat tidak berstruktur berkaitan beberapa program anjuran LPPKN seperti gambar, video, poster dan slide taklimat. Kerajaan akan melaksanakan beberapa inisiatif mereformasikan pasaran buruh bagi menampung keperluan pekerja berkemahiran tinggi dalam industri negara dan ia melibatkan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Ekonomi dan Kementerian Dalam Negeri. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Liu Chintong berkata inisiatif selari dengan peluang industri mencapai lonjakan ekonomi kedua yang belum dilihat sejak 1997. Pertama, menilai penawaran bakat talent supply berdasarkan tenaga kerja sedia ada dan jumlah yang akan dihasilkan oleh IPT tempatan. Kedua, menilai permintaan bakat talent demand daripada industri dan melibatkan syarikat utama anchor companies dan menyediakan unjuran untuk keperluan bakat.
Inisiatif turut menyelaras dan menambah bilangan kursus berkaitan teknologi, memutamatkan cadangan pelaksanaan gaji progresif dan menambah baik dasar semasa penggajian pegawai dagang atau inspektorat. Turut dilaksana sistem levi berperingkat untuk pekerja asing. Sementara itu, Chin Tong berkata kerajaan akan memberi fokus kepada penyediaan kemudahan pengecas kenderaan elektrik EV jenis arus terus DC. Ia bagi menangani isu range anxiety atau kebimbangan jarak yang dihadapi pengguna EV untuk perjalanan jauh. Kebimbangan jarak merujuk kepada kerisauan pemilik EV akan kenderaan kehabisan kuasa bateri di tengah jalan. Dakwaan Human Rights Watch kononnya kerajaan Malaysia tindas pelarian dan warga asing dengan menempatkan mereka di depo tahanan imigresen yang sesak dan berlaku kes kematian tidak benar. Tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, NGO hak asasi manusia itu gagal kemuka sebarang bukti berhubung tuduhan berkenaan. PSC Parlimen diketuai Selayang telah memanggil KDN Jabatan Imigresen untuk menjawab persoalan. Begitu juga HRW ini diminta memberi keterangan. Saya dipahamkan dalam keterangan itu ketika diminta pembuktian di mana torture berlaku, di mana kes kematian, kem mana, di Berkenu, di Belantik, di Semenyih, di Pekan Nenas, di Tawau, di Bido, 20 kem di mana torture berlaku dan di mana kematian berlaku seperti disebut. Satu cebis bukti pun tak dapat mereka kemukakan, tapi laporan telah mereka syarah satu dunia. Ini hakikat yang saya kena bentangkan secara terus terang di dalam Dewan ini. Jelas beliau, setakat 7 Mac lalu, 13,635 tahanan direkodkan di kesemua 20 depo imigresen seluruh negara. Ia lebih rendah berbanding kapasiti sebenar yang mampu memuatkan 20,650 tahanan. ...208 kes pemerdagangan orang membabitkan 526 tangkapan direkodkan sejak 2022 hingga kini. Individu yang diselamatkan 992 orang. Sepanjang Januari lalu hingga kini saja, 38 kes pemerdagangan orang melibatkan 59 tangkapan dicatat, 141 orang diselamatkan. Kementerian Dalam Negeri sentiasa memberi perhatian serius dalam mementeras jenayah pemerdagangan orang yang berlaku di Malaysia. Kita ada majlis anti pemerdagangan orang dan anti penyelundupan migran MAPO yang diketuai oleh KDN dan dianggotai 22 kementerian, agensi, organisasi lain dan badan bukan kerajaan yang merupakan penyelaras dan pelaksana kepada pelbagai bentuk tindakan dan juga langkah-langkah bagi mementeras jenayah. Kerajaan negeri perlu patuh pelaksanaan moratorium pengeksportan bahan mentah unsur nadir bumi bukan radioaktif NRREE yang dikuatkuasa Januari lepas. Ini kerana pelaksanaan operasi pelombongan pengeksportannya terletak bawah bidang kuasa persekutuan. Surat pemakluman mengenainya telah diedar Disember lepas, disusuli satu surat peringatan bulan ini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa mesyuarat Jemaah Menteri pada 21 Februari 2024 telah menegaskan bahawa dasar sedia ada ialah tentang halangan ataupun tentang halangan untuk pengeksportan NRREE. Dan kita telah mengeluarkan satu lagi surat peringatan kepada kerajaan negeri pada 6 Mac 2024. Hak bersuara wartawan dalam membuat sebarang pelaporan tidak akan disekat. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil beri jaminan kebebasan media akan sentiasa disokong dan dimakmurkan. Jadi saya beri jaminan, alhamdulillah
sejak saya memegang portfolio ini tidak ada seorang pun wartawan yang telah ditangkap, diheret ke mahkamah sebagai contoh ataupun di soal siasat setakat ini ya, kerana membuat pelaporan ataupun seperti yang Berhormat Jurutong sebutkan tadi, menerbitkan berita yang menceritakan tentang skandal. Jelas beliau lagi, undang-undang sedia ada termasuk Kod Etika Wartawan Malaysia bertujuan pastikan ketenteraman awam tidak terancam. Ini kerana kod etika itu akan pacu media Malaysia sebagai sumber dipercayai rakyat dalam beri maklumat tepat dan sahih kepada masyarakat. $28,439 individu terima manfaat skim pembiayaan usahawan masyarakat India bawah tekun nasional sejak 2008 hingga Januari lalu. Ia melibatkan pembiayaan lebih RM442 juta. 2024 sebanyak RM30 juta telah disediakan di bawah skim SPUMI ini yang dijangka akan memanfaatkan seramai 1,600 orang usahawan masyarakat India. Tetapi kita kena ambil bagi tahu juga, bagi tahun 2023, walaupun jumlah 30 juta diperuntukkan, Tekun telah memberi bantuan peruntukan tambahan sebanyak 11.6 juta, making it 41.6 million dengan izin. 694 daripada 1,069 projek sekolah daif di seluruh negara berjaya disiapkan sejak 2016 hingga kini. 159 lagi masih dalam pembinaan manakala bakinya pra-pembinaan. Sememangnya berkenaan dengan bilangan bangunan daif dalam sistem KPM, sememangnya ada angka dia akan turun naik. Yang mana ada yang sudah sampai ke skala 6 apabila kerja-kerja penyelenggaraan dilaksanakan, maka ia akan diklasifikasikan sebagai skala 5 dan sebagainya. Baik, berita Parlimen berakhir di sini. Dari Sungai Kesegara Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.